Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Antara dua darjat kerajaan tebuk atap dan rakyat. Rupa-rupanya Kerajaan Perikatan Nasional yang kini disambung oleh Kerajaan Keluarga Malaysia memang layak mendapat gelaran Kerajaan Tebuk Atap. Gerombolan perampas mandat rakyat ini bukan sekadar menebuk atap rumah Pakatan Harapan. Mereka juga menebuk atap rumah rakyat secara sistematik selaras dengan Scheme of Things yang dilancarkan dengan penuh riak. Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang dikatakan gagal oleh UMNO itu telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Tetapi bukan itu sahaja yang dipersoalkan. Legasi beliau juga terus digunapakai oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kononnya kerajaan prihatin dan sejahtera kerana ia kerajaan Melayu Islam. Kononnya tema Malaysia Prihatin yang dilancarkan oleh Muhyiddin pada Julai 2020 bertepatan dengan aspirasi kerajaan. Segalanya indah kabar dari rupa. Hari demi hari semakin banyak terdedah kebejatan yang membuktikan sebaliknya. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin menyoal Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Soalan itu berbunyi begini. Soalan tentang saya minta Menteri Kewangan menyatakan perbelanjaan kerajaan, menyediakan kereta rasmi welfare kepada menteri-menteri sejak Mac 2020 hingga sekarang. Berapakah jumlah perbelanjaan sewaan sesebuah welfare daripada syarikat konsansi Spanco sebulan? Jawapan penuh Tengku Zafrul pula berbunyi begini. Dia telah memaklumkan bahawa kerajaan telah memulakan proses penggantian kereta rasmi jawatan bagi menteri-menteri persekutuan daripada model kereta Proton perdana 2.4 liter kepada Toyota Welfare 2.5 liter bermula April 2021. Kerajaan membayar kos pajakan bulanan Toyota Welfare 2.5 liter sebanyak RM5,759.35. Kos pajakan bulanan ini terdiri daripada kos sewaan bulanan sebanyak RM4,851.61 dan kos selenggaraan bulanan sebanyak RM907.74. Sehingga September 2021, kereta welfare telah membayar kos pajakan sebanyak 1.42 juta kepada syarikat konsensi. Bajet 2022 dilihat kononnya sangat mesra rakyat. Sebagai contoh, orang muda dapat e-wallet RM150 secara one-off. Penjawat awam pula mendapat RM700 one-off. Rakyat pasti bergembira kerana menerima bantuan tersebut. Tahniah. Namun, di sebalik pemberian sanggup hati kepada rakyat ini tanpa disedari, menteri-menteri BN-PN PAS ini sebenarnya dapat menikmati bantuan yang paling banyak. Mereka mendapat bantuan kereta welfare sebanyak RM5,759.35 sebulan. Tahniah, bidah Zizin dalam kenyataannya sebagai mengulas jawapan Tengku Zafrul itu. Zizin membangkitkan bahawa menteri-menteri kerajaan BN-PN PAS mendapat kereta welfare baharu sejak April 2021. Sedangkan ketika perkara ini berlaku, rakyat sedang kehilangan kerja. Syarikat lingkup dan kes membunuh diri menjadi-jadi pada tahun 2021. Hutang negara juga telah mencecah sehingga RM1.3 trilion. Hutang kerajaan telah mencecah 65% KDNK. Adakah kemewahan ini satu keperluan? Soalnya, beliau menyindir mereka yang sebelum ini lantang membantah Kerajaan Pakatan Harapan kerana mempertimbangkan cadangan untuk menukar kereta. Sekarang mereka seronok menikmati kemudahan ini tanpa perasaan segan silu. Segala bantahan dulu nampaknya telah dicurahkan ke Laut Selat Melaka, ujarnya. Menurut beliau, Datuk Seri Najib Razak yang dahulu lantang membantah Kerajaan Pakatan Harapan sekarang membisu seribu bahasa. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang, Muhammad Hanifah Maidin turut mempersoalkan tindakan kerajaan itu. Hebat, dalam keadaan rakyat sedang betul-betul nazak sehingga ada yang bunuh diri. Para menteri depa yang jenis tak ada sikit pun rasa malu. Jauh sekali rasa bersalah PN Joy bersandak di welfare, sindirnya.
Hanifah berkata para penasihat khas atau duta khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri tentunya berhak nikmati keselesaan walaupun rakyat sedang melupur nak membayar duit pinjaman beli kereta. Semua nikmat keselesaan welfare itu menggunakan wang rakyat. Yakni rakyat yang berpanas dan berhujan kerana berkempen atau mengundi para menteri ini hanya mendapat tulang, sementara pemimpin menikmati daging premium yang lazat. Demikian kezaliman pemimpin yang terjerumus dalam amalan antara dua darjat di negara ini. Apabila sudah berkuasa, mereka lupa kepada pesanan Nabi SAW di dalam hadis yang terjemahannya, jagalah diri kalian daripada perbuatan zalim kerana sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kalian bermuhasabah dan insaf.